minta tolong siapa-siapa yang Boleh. Clear boleh. Ustaz, clear. Ya. Okey, baik, terima kasih. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Okey, baik. Kita mula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in Muhammad ibn Abdullah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita ruang dan peluang untuk kita terus menunjukkan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita ada niat, kita yang berusaha untuk melaksanakan ibadah dan tuntutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tanpa taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Kalau sebelum ni kita dibentangkan dengan cerita kisah bagaimana hadis Nabi SAW berkenaan dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, di mana Nabi SAW memberitahu kepada kita tidak ada amalan yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh manusia lebih baik daripada amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu kita berusaha sedaya upaya kita untuk mendapatkan kelebihan yang ada pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Walau bagaimanapun, kadang-kadang dalam usaha kita untuk memaksimumkan ibadah kita, memaksimumkan pengabdian diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, tentu ada sahaja halangan-halangan. Kita berniat untuk puasa tapi ada kesakitan yang datang pada kita, ada halangan yang datang pada kita, lalu menyebabkan kita tak mampu berpuasa. Kita nak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, lalu datang mengantuk, datang letih, datang kerja-kerja datang. So banyak halangan-halangan yang datang. So halangan-halangan ini kita boleh usaha untuk hilangkan dia, tetapi tanpa taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, tanpa keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tak mampu untuk melaksanakannya. Samalah juga macam kita bercerita tentang doa pada hari Arafah, di mana khairul doa kata Nabi SAW adalah doa yaumi Arafah, hari Arafah 9 Zulhijjah, sehari sebelum raya. Lalu ramai orang berusaha untuk berdoa, dan kita berdoa daripada mula maghrib hari Isnin, daripada mula maghrib hari Ahad, dan kemudian kita hari Ahad je, hari Arafah hari apa? Raya Selasa, raya 10, hari Arafah sebelum tu hari Ahad, tak ingat dah saya. Okey. Hari Ahad malam tu kita dah maghrib tu kita dah mula mengangkat tangan berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun berdoa dan akhirnya bila tiba maghrib keesokan harinya malam raya, maka kita pun rasa tenang sebab apa, kita dah berdoa. Tetapi tiba-tiba terlintas dalam kepala kita, ada benda yang aku nak minta tapi tak terkeluar pada hari doa hari Arafah. So kita rasa ruginya, kita rasa menyesalnya. Dan pada waktu tu kita menyedari bahawa kalau bukan taufik daripada Allah Ta'ala, Allah yang gerakkan kita untuk berdoa. Kita mungkin dah ready, dah bersedia, dan kita yang mengangkat tangan, mendadah tangan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau bukan intipati doa tu Allah Ta'ala yang gerakkan kepada kita, ilhamkan kepada kita, maka nescaya kita tak akan dapat dapat berdoa dengan apa yang kita doakan. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala datangkan peluang-peluang kebaikan. Dan setiap peluang tu akan diikuti oleh peluang yang seterusnya. Kalau kita dulu ada Ramadan, kemudian selepas Ramadan datangnya bulan haji, orang dah berkeluar mula daripada 2 Syawal, 3 Syawal, sebab bulan Syawal ni adalah bulan haji, bulan pertama untuk bulan haji. Orang dah mula bersiap sedia untuk pergi haji. Dan kemudiannya masuk bulan Zulhijjah, di mana kita cerita tadi apa kelebihan yang ada pada bulan Zulhijjah. Dan kita berada sekarang ini di bahagian kita sudah berada di akhir waktu puncak Zulhijjah. Di mana waktu puncak Zulhijjah berakhir dengan berakhirnya hari Tasyrik, 13 hari bulan.
Okay, lalu inilah hari terakhir untuk kita memperbanyakkan zikir kita, terutamanya takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang disunatkan adalah takbir muqayyad, takbir yang mengiringi salat Jumaah. Tinggal satu lagi peluang. Satu dia lagi peluang di mana solat asar pada hari ini untuk kita melaksanakan takbir muqayyad, dan di sana juga ada takbir mutlak yang mana kita boleh selagi mana tak masuk maghrib pada hari ini, maka kita disunatkan untuk memperbanyakkan takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir bila habisnya bulan Zulhijjah, maka kita mengharapkan agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Kerana tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia bila memulakan tarikh hijrah, nak memulakan tahun baru, maka para sahabat duduk berbincang dekat mana kita patut letak permulaan tahun baru ni. Adakah permulaan tahun baru ni nak ikut kalender Masihi, habis Disember masuk tahun baru, ataupun dekat mana permulaan tahun baru. Lalu akhirnya mereka Allah Ta'ala ilhamkan kepada mereka agar dijadikan bulan selepas bulan haji. Apabila berakhirnya bulan haji, maka itulah permulaan baru. Kenapa? Kerana Nabi SAW menyebutkan pada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, dan juga pada orang yang tak melaksanakan ibadah haji. Yang melaksanakan ibadah haji, maka Nabi SAW sebutkan, man hajjah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka hayatihi yawma waladathu ummuh. Siapa yang pergi haji kemudian dia tidak melakukan perkara-perkara rafath yang membuang masa, yang tidak berfaedah, fusuk, benda-benda yang membawa kepada dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka raja'a ka hayatihi yawma waladathu ummuh. Dia akan kembali bagaimana keadaannya seperti mana bayi yang baru dilahirkan. Maksudnya dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara part ataupun tempat dosa tu diampunkan adalah dengan doa dia pada hari Arafah. Untuk dia yang duduk dekat Arafah tu, maka dia ada kelebihan. Allah Ta'ala yubahi bihimul malaikah. Sampai Allah Ta'ala tanya pada para malaikat, ma arada haula. Pergi tanya kat dia orang, apa yang dia orang nak, minta Allah Ta'ala nak bagi. Dan begitu juga untuk kita yang tak pergi ke padang Arafah, tapi kita tetap ada doa Arafah. Dan tentunya antara doa kita, yang pertama sekali adalah minta keampunan daripada Allah Ta'ala, sebab kita tahu kita manusia berdosa. Lalu kita minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu maka kerana itu Umar bin Al-Khattab, bila habisnya bulan Zulhijjah, maka kata Umar, kita mulakan tahun baru dengan bulan Muharram, iaitu bulan yang datang selepas bulan haji, bulan Zulhijjah. Dan bagi orang yang terlepas kebaikan dalam bulan Zulhijjah, maka di sana ada lagi kebaikan yang ada dalam bulan Muharram. Okey, di mana Nabi SAW sebut, afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahi Muharram. Puasa yang paling baik dilakukan oleh seseorang itu selepas bulan Ramadan adalah puasa di dalam bulan Allah Ta'ala, iaitu bulan Muharram. Okay? Dan tentunya kita tahu bahawa dalam bulan Muharram tu ada satu hari di mana puasa kita pada hari tersebut, maka Allah Ta'ala ganjari dengan keampunan setahun, iaitu pada hari Ashura. Okay? 10 hari bulan Muharram. Lalu peluang kebaikan kita masih ada. Cuma tinggal pada kita je untuk kita rebut peluang-peluang kebaikan ni. Allah Ta'ala dah bagi pada kita, maka tunjukkan bahawa kita layak untuk dapat nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah pada sesi kali ini kita akan meneruskan tentang apa yang telah kita mulakan sebelum ni, di mana kita dah menceritakan tentang asbabun nuzul, dan pada sesi kita yang terakhir kita bercerita tentang apa yang kita cerita tentang sesi terakhir itu. Saya pun dah tak ingat kejap. Kita buka dulu. Kita buka dulu apa yang ada. Okey, baik. Okey, kita berkenalan dengan tokoh-tokoh dalam bidang asbabun nuzul. Okey, di mana kita bercerita tokoh-tokoh ini pada masa yang sama mereka adalah tokoh-tokoh yang hebat dalam ilmu periwayatan. Sebab apa? Sebab asbabun nuzul ni adalah satu ilmu yang berkait rapat dengan riwayat. Okey. Okey, dan insya-Allah pada sesi kali ini kita akan masuk pada kaedah-kaedah berinteraksi dengan asbabun nuzul. Maksudnya macam mana kita nak tahu benda tu asbabun nuzul, dan bila kita dah tahu itu asbabun nuzul, apa yang patut kita lakukan. Okey, baik. Kaedah yang pertama,
Okey, asbabun nuzul hanya diketahui melalui periwayatan. Okey, periwayatan. Maksudnya kalau kita pergi pada ayat Al-Quran, lalu ada seorang tu bila dia tengok ayat Al-Quran, lalu dia kata, dia tahu bahasa Arab. Dia hebat dalam bahasa Arab. Lalu daripada berdasarkan ayat tersebut, dia boleh agak. Dia boleh teka. Okey, ayat ini bercerita tentang apa? Contohnya apabila dia baca tentang yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysa al-birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Ayat di dalam surah Al-Baqarah, ayat nombor berapa? Sekejap. Yas'alunaka 'anil ahillah, ayat dekat selepas ayat puasa. Saya Quran tak bawa. Nombor ayat memang saya tak hafal. Nanti saya nak tengok sekejap. Mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang ahillah, tentang bulan, anak bulan. Hilal adalah anak bulan. Okey. Lalu, qul hiya mawaqitu linnas. Lalu Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, beritahulah kepada mereka bahawa hilal ini adalah petanda, mawaqit, untuk permulaan bulan. Mawaqitu linnas wal hajj. Dan hilal ni juga adalah tanda untuk masuknya musim haji. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, dan bukanlah perbuatan yang baik itu an ta'tul buyuta min zuhuriha, untuk kamu masuk rumah daripada pintu belakang dia. Lalu kita pun bila kita tahu bahasa Arab dan kita tahu Allah Taala sebut walaysal birru, bukanlah di antara albir, kebaikan itu adalah an ta'tul buyuta min zuhuriha, kamu masuk ke dalam rumah daripada pintu belakang. Okey, lalu kita pun tahu ada rumah-rumah dekat negara kita ni, dekat Malaysia ni, dia ada dua pintu. Dia ada pintu depan, dia ada pintu belakang. Ada rumah yang satu pintu. Okey, macam rumah yang bertingkat tu, kebanyakannya adalah rumah yang satu pintu. Tapi rumah yang landed ni, dia kebanyakannya dua pintu. Okey, lalu bila kadang-kadang kita masuk rumah ikut depan, kadang-kadang kita masuk ikut belakang. Okey, tapi bila kita tengok ayat ni, Allah Ta'ala sebut walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, bukanlah kebaikan tu masuk rumah ikut pintu belakang. Lalu kita pun kata, tak boleh rupanya masuk rumah ikut pintu belakang. Okey. Lalu apabila kita tengok ayat ni, maka kita dah boleh agak dah. Okey. Ayat ni diturunkan kerana Allah Ta'ala mesti ada orang tertentu yang masuk rumah ikut pintu belakang. Okey. Tapi kalau kita faham setakat tu je, maka kita akan keluarkan hukum apa? Kita akan keluarkan hukum tidak boleh ataupun haram untuk masuk rumah ikut pintu belakang. Okey, lalu kita pun orang-orang yang dah biasa, contohnya dia ada kebun kat belakang rumah. Okey, dia bila nak keluar daripada rumah, dia keluar ikut pintu belakang. Tak apalah, keluar Allah Taala tak sebut dekat sini. Keluar mana boleh keluar ikut pintu belakang. Tapi nak masuk tak boleh masuk ikut pintu belakang. Kena bawa kasut, selipar semua pusing pergi kat pintu depan. Itu yang kita faham, betul tak? Kalau kita tak tengok sebab penurunan ayat ni, kita hanya faham ikut tekaan semata-mata. Tetapi bagi orang yang mulim, orang yang menumpukan pada asbabun nuzul, maka dia nak tahu, ayat ni tak bagi masuk rumah ikut pintu belakang. Lalu dia nak tahu apa yang menyebabkan ayat ni turun, supaya dia lebih memahami konteks ayat ni. Kalau tak, dia hanya bagi tekaan semata-mata, assumptions. Okey, lalu dia pun tengok pada asbabun nuzul. Rupa-rupanya pada zaman Nabi SAW, orang-orang Arab ni, bila mereka pergi berperang ataupun pergi berniaga, maka mereka bila balik ke rumah, mereka akan masuk ikut ikut dan. Ikut dan, kalau faham ikut dan, maksudnya kadang-kadang kalau tengok tingkap terbuka, masuk ikut tingkap. Kalau tengok pintu belakang terbuka, masuk ikut pintu belakang. Yang masuk ikut pintu depan tentulah tak masuk dalam teguran dalam ayat ni. Tapi orang yang masuk ikut tingkap, yang masuk ikut pintu belakang. Sebab apa? Sebab bila orang balik daripada kerja, orang balik daripada perang, balik daripada berniaga, mereka ni bukan macam kita sekarang drive 100 km sejam je. Tapi mereka nak dapat 100 km tu, bayangkan berapa lama untuk sampai 100 km. Okay, dan antara Mekah dan Madinah, perjalanan 8 hari. Benda yang kita boleh buat sekarang dalam masa 6 jam je. Tapi pada waktu tu sampai 8 ke 10 hari untuk mereka sampai jarak antara Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah.
Lalu dengan kepenatan ni, bila sampai kat rumah, takkan nak tunggu ketuk pintu depan, bagi salam, tak ada orang jawab. So bila tak ada orang jawab, mereka pun masuk ikut pintu yang mereka boleh lah. Apa yang terbuka, tingkap terbuka, masuk ikut tingkap. Pintu belakang terbuka, masuk ikut pintu belakang. Dan kalau kita tengok kefahaman kita berdasarkan ayat ni, maka kita dapati bahawa pintu belakang memang akan sentiasa terbuka. Sebab apa? Sebab bila tak boleh masuk ikut pintu depan, mereka akan masuk ikut pintu belakang. Lalu budaya ni menjadi satu budaya yang tak baik. Kenapa? Adakah salah untuk kita masuk rumah daripada pintu belakang? Tak salah. Tak ada masalah pun untuk kita masuk rumah ikut pintu belakang. Tetapi bagi orang-orang yang dah meninggalkan rumah dia lama, dia pergi bermusafir selama seminggu, outstation selama seminggu, duduk kat luar selama seminggu, balik kampung selama seminggu, dan di dalam rumahnya ada orang. Ada anak dia, ada isteri dia, ada suami dia. Lalu bila dia balik dan dia masuk ikut pintu belakang, apa jadi? Kan? Macam-macam benda boleh jadi. Orang ingat dia pencuri ke, dia nak ceroboh masuk rumah ke. Okay, nampak? So dia akan ada ciri-ciri yang sangkaan buruk orang akan datang pada dia. Okay, lalu kerana tu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni. Bukan kerana tak boleh masuk rumah ikut pintu belakang, tapi bagi orang yang dah lama tinggalkan rumah mereka, dah lama tinggalkan orang-orang dalam rumah mereka, maka jangan masuk ikut cara terkejut, jangan masuk ikut tingkap, jangan masuk dan jangan buat kejutan. Kita kadang-kadang kalau kita tengok dekat Facebook, antara benda yang kita selalu tengok dalam video-video yang ada dalam Facebook ialah bagaimana orang-orang yang terutama askar-askar kan, bila dia balik, dia buat kejutan. Dia buat kejutan kat sekolah tu, tak apalah, alhamdulillah lah, itu tak ada masalah. Dia buat kejutan kat tempat kerja ke, tak apa, tak ada masalah. Tapi dekat rumah, maka di sana ada adab yang Islam ajar kepada kita. Okey, di mana apabila kita nak masuk rumah, maka kita bagi salam. Fasallimu ala anfusikum. Okey, la tadkhulu buyutan hatta tasta'nisu ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ada bagi salam dan istiqnas ada. Dan hatta para sahabat radhiyallahu taala anhum, para salafus soleh, walaupun rumah tu rumah mereka dan mereka keluar waktu yang sekejap, tapi mereka bila nak masuk rumah mereka akan bagi isyarat. Bagi isyarat mereka nak masuk rumah. Sebab apa? Sebab tak nak terkejut. Sebab kadang-kadang bila kita masuk rumah dalam keadaan terkejut, kemungkinan kita akan nampak benda yang kita tak suka dekat rumah. Bayangkan orang dah penat balik sebulan duduk luar, tiba-tiba dia balik dan dia balik dengan terkejut, balik tengok rumah bersepah. Apa jadi pada dia? Tak kena naik darah dia. Tak kena dia jadi marah. So jadi kerana tu Islam ajar sebelum kita sampai kat rumah, sebelum kita balik, maka bagi tahu dulu. Ini adab. Janganlah kita terikut-ikut sangat rentak dan budaya barat. Kerana kita suka, jiwa kita suka, hati kita suka. Kita rasa kita sedang menggembirakan orang. Okay? Mungkin orang yang kat dalam rumah tu dia tengah ada masalah, tiba-tiba tambah kita datang lagi bermasalah dia. Kita tak tahu apa yang berlaku dalam rumah. Maka kerana tu Islam ajar pada kita, hatta bila nak masuk bilik pun, suami isteri, walaupun dia bukan satu kewajipan, bilik tu bilik berkongsi bersama suami isteri. Suami nak masuk bila-bila masa pun boleh. Isteri nak masuk bila-bila masa pun boleh. Tapi antara adab yang dianjurkan oleh Islam dan diamalkan oleh salafus salih adalah bila nak masuk bagi isyarat dulu. Berdehem ke ataupun bunyikan sikit pintu ke. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila kita terjah je, maka kemungkinan akan berlaku bahawa kita akan nampak keadaan-keadaan atau situasi-situasi yang akan mengganggu ketenangan jiwa kita. Biar benda tersembunyi. Benda kita tak tahu, kita rasa tenang. Tapi bila kita dah tahu, kita akan pening kepala. Okay? Lalu sebab tu, asbabun nuzul tak boleh sama sekali kita ambil asbabun nuzul ni kita main teka je. Kerana kita hebat dalam bahasa Arab. Saya belajar 10 tahun, 12 tahun dalam bahasa Arab. So bila tengok ayat ni, dia pun reka sebab turun ayat ni adalah kerana sekian. Macam mana tahu? Tengok cerita dia. Kisah dia macam ni. Tentulah asbabun nuzul dia. Sebab turunnya adalah macam ni. Okay? So itu adalah satu benda yang kita namakan sebagai rajman bil ghaib. Siapa yang belum baca surah Al-Kahfi, boleh baca surah Al-Kahfi. Masih ada masa lagi untuk baca. Dan di antara ayat dalam surah Al-Kahfi, Allah SWT kritik golongan-golongan manusia yang rajman bil ghaib. Yang tak tahu, tapi dia teka.
Dia teka, dia main ambil dat tu dia baling. Main tikam. Kena betul. Walaupun betul tapi cara tu cara yang salah. Maka walaupun matlamat yang betul tapi dengan cara yang salah, maka mendapat kritikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka asbabun nuzul hanya boleh diketahui melalui periwayatan. Okey. Periwayatan. Riwayat-riwayat di dalam asbabun nuzul datangnya daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nabi tak cerita tentang asbabun nuzul. Okey, Nabi takkan cerita tentang asbabun nuzul. Wahai sahabat, ayat turun ni sebab sekian. Tak. Tapi asbabun nuzul ni diceritakan oleh orang yang menyaksikan. Orang yang menyaksikan penurunan. Maka sebab tu bila kita tengok asbabun nuzul, maka kita tak pernah dapati bahawa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah dengar. Tapi yang kita pernah dengar kana Nabi, kana Rasulullah. Orang bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang bercerita tentang peristiwa yang berlaku. Orang yang bercerita tentang pertanyaan orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu turunlah ayat-ayat ini. Okey, nampak? So, asbabun nuzul, riwayat di dalam asbabun nuzul, maka datangnya daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum dan mereka-mereka yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti isteri-isteri baginda Nabi dan khadim-khadim baginda. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada isteri-isteri dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada khadim. Khadim-khadim baginda. Dan khadim ni banyaklah kalau kita nak tengok. Sama ada biasa orang Arab dia khadam dia tak panggil ya khadam, itu kat dekat Malaysia lah tu. Itu kalau tengok cerita P.Ramlee memang dapat ya khadam, tapi dekat Arab mereka panggil maula. Okay, maula ni maksudnya pembantu, pelindung. So, nampak dia bagi gelaran-gelaran yang hebat. Sebab bila kita guna gelaran-gelaran yang tak elok ataupun kita bagi seolah-olah mewujudkan kasta dalam masyarakat. Sebab tu antara benda yang saya kagum bila dengar cerita tentang orang-orang yang benda yang baik kita ceritalah dekat Jepun, dekat Eropah, maka dia tak namakan contoh pekerjaan tu dia ada nama bagi orang cleaner kan, cleaner. Kita duduk kat Malaysia ni kita panggil dia cleaner. Dekat Amerika panggil janitor. Ada dia punya nama dia. Okay, tapi dekat Jepun dengan Eropah mereka panggil floor engineer. Nampak? Floor engineer. Ada kemahiran dalam menjaga lantai ni. Kerana nama ni kadang-kadang dia memainkan peranan penting. Kita duk panggil khadam. So kita dah nampak khadam ni apa fungsi dia. Lalu panggillah dengan panggilan-panggilan yang baik. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan sedap nama maula, pelindung, penjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, lalu kita tak terkejut bila kita pergi pada asbabun nuzul, maka kita dapati bahawa asbabun nuzul semua daripada penceritaan sahabat atau penceritaan orang selain sahabat. Okay. Tabi'in ke mana-mana orang ke, maka dia bercerita tentang asbabun nuzul. Okay, kerana mereka adalah golongan yang menyaksikan penurunan Al-Quran. Okay, kerana cerita asbabun nuzul adalah daripada orang-orang yang menyaksikan penurunan Al-Quran. Okey, pada asalnya kata-kata golongan ini dikategorikan sebagai mauquf. Ni okey. Sebelum kita masuk benda ni, saya nak cerita dulu tentang riwayat. Mungkin ramai yang dah tahu tentang apa itu riwayat, tapi kita cerita secara umumnya. Okey. Riwayat, apabila kita bercerita tentang riwayat, maka kita tak dapat lari daripada dua benda. Okey, kita tak dapat lari daripada dua benda. Saya tak boleh nak conteng dekat sini. Kalau tak saya conteng. Okey. Yang pertama, bila kita bercerita tentang riwayat ni, yang pertama adalah jalan periwayatan. Okay, dua benda kita kena tahu. Satu, jalan periwayatan. Maksudnya, riwayat ni adalah satu silsilah, satu jaringan. Okay, orang ni ambil daripada orang ni, ambil daripada orang ni, ambil daripada orang ni. Okay, lalu kita, dalam kita sebut tentang riwayat, maka kita kena tengok jalur ni. Okay, laluan ni. Okay, laluan ni boleh lalu ke tak boleh lalu? Kalau boleh lalu, okey, riwayat tu boleh diterima. Kalau tak boleh lalu, maka riwayat tu tak boleh diterima. Itu cabang yang pertama, iaitu jalan periwayatan. Dan yang keduanya, intipati riwayat tu. Apa benda yang diceritakan? Okey. So, dua benda ni yang menjadi perbincangan. Dan perbincangan ni biasanya dibincangkan dalam ilmu orang-orang yang duduk dalam bidang hadis.
Okay, dalam bidang hadis. Tapi walau bagaimanapun, bukan hadisnya, maka orang lain pun sepatutnya tahu, kena tahu. Paling kurang walaupun tak tahu detail, maksudnya tak tahu apa seorang perawi ni boleh pakai ke tak boleh pakai, yang ni jalan ni okey ke tak okey ke, apa intipati yang apa isi kandungan riwayat tu boleh guna ke tak boleh guna ke, cara nak apa nak keluarkan hukum ke, walaupun kita tak tahu tapi kita kena tahu basic dia. Okey. Di mana kalau kita nak dapatkan satu riwayat, okey. Riwayat ada dua jenis pula. Okey, tadi kita nak cerita tentang pandangan kita dari sudut kalau kita memandang kepada satu riwayat, macam mana kita nak pandang, maka sudut pandang kita adalah pada dua benda. Okay, sudut pandang kita pada dua benda, iaitu yang pertama jalan periwayatan dan yang keduanya adalah isi kandungan riwayat tersebut. Okey. Okay. Maksudnya macam kita lah contoh. Okey. Contohnya macam kita lah. Okey, bila kita nak dapat nak beli barang dekat Shopee. Okey, barang kat Shopee. So kita nak pastikan barang tu sampai pada kita betul, cantik. Maka apa kita buat? Satu, kita pilih barang tu dulu. Kita pastikan barang yang kita pilih tu betul. Ni saiz dia, ini color dia, ini keadaan dia. Okey, itu isi kandungan riwayat tu. Okey, dan kemudian barang tu nak sampai kat kita, kita nak pastikan barang tu sampai pada kita dalam keadaan baik, dalam keadaan betul seperti mana barang yang kita beli. Lalu kita pun pilih lah kita punya dipanggil apa? Yang post ni. Kita pilih kita punya post. Ada yang pilih JNT, ada yang pilih Post Malaysia. Tapi tak tahulah sekarang dengan cerita dah tak boleh dah kat Shopee kan. Okey, tapi kita pilih. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan barang tu sampai pada kita. Okey, lalu kalau kita terpaksa memilih satu benda yang kita tak percaya pada dia. Okey, contoh kita tak ada kepercayaan pada Ninja contohnya. Okey, lalu bila Shopee kata okey yang akan sampaikan barang ni pada kamu adalah Ninja. Dalam hati kita dah kata dah ini ada kemungkinan ni untuk hilang. Kan? Okey, sebab apa? Jalan periwayatan yang tak betul. Okey. Dan itu sudut pandang kita. Okey, dan kemudian riwayat ni bila kita dah ada sudut pandang, apa yang kita nak hasilkan daripada riwayat ni? Kita nak dapatkan mana riwayat yang boleh pakai, mana riwayat yang tak boleh pakai. Okey, kalau dalam bahasa Arab ni yang maqbul dan mardud. Maqbul yang boleh diterima dan mardud yang ditolak. Okey. Kalau yang makbul ni biasanya kalau orang yang duduk biasa dengar hadis ni dia dengar hadis sahih. Okey, yang sahih ni boleh diterima lah. Yang hasan, yang baik, baik ni mereka boleh diterima lah. Okey, tapi bila dia dengar perkataan dhaif, lemah, maka dia susah nak terima benda-benda yang lemah ataupun maudhu', palsu. Okey. Maka bila dia dengar palsu, maka dia kata, macam mana aku nak terima benda-benda yang palsu? Okey. So dia tak boleh nak terima benda tu. Okey, so itu natijah dia. Natijah dia daripada pandangan kita terhadap jalan periwayatan dan pandangan kita terhadap isi kandungan dia, maka kita dapatlah hasilnya makbul atau mardud. Okey, maka barang yang datang daripada Shopee tadi kita pun tengok, okey sama, maka makbul, boleh diterima. Dan barang daripada Shopee ni tiba-tiba tengok dah buka, dah koyak, rosak, maka mardud. Kita tolak dia, tak boleh nak diterima. Macam itulah analogi mudahnya. Okey, so kita pergi pada satu-satu. Kita tengok jalan periwayatan. Okey, jalan periwayatan, apa yang kita nak tengok daripada jalan periwayatan ni? Yang pertama kita kena tengok adalah bersambungnya jalan riwayat. Jalan riwayat tak boleh putus. Okey, kalau putus maka kita okey, macam contoh barang yang kita beli daripada China. Okey, kita beli barang A daripada China. Lalu barang ni sampai ke Shenzhen. Okey, contoh. Lepas tu pergi ke Shanghai ke. Okey, dan kemudian sampai dekat KLIA. Okey. Daripada KLIA tengok barang tu hilang. Okey, bila kita tengok dekat Shopee balik, tengok status kita punya barang lost. Tak tahu pergi ke mana. Hilang. Okey. So bila hilang, okey, dan kemudian lepas kita pun dah redha lah, dah marah sikit, kita pun redha lah. Barang hilang, nak buat macam mana? Okey, lalu lepas 2-3 hari tiba-tiba ada orang kata, okey, barang dijumpai dengan nama tuan.
Okey, ataupun nama puan. Okey, so kita pun jadi ragu-ragu, betul ke ni barang kita? Betul tak? Okey, tambah lagi kalau Shopee dah bagi refund. Lagilah kita berhati kan nak ambil benda tu. So betul ke barang kita ataupun barang orang lain? Sebab barang dah dikatakan lost, tiba-tiba ada balik. Okey, lalu kita akan rasa ragu-ragu untuk terima dia. Betul tak? Okey, dan macam itulah jalan periwayatan. Bayangkan kita nak dapatkan sesuatu datang sampai daripada Nabi SAW. Lalu tiba-tiba jalan tengah-tengah tu putus. Okey, katalah kita ada A, B, C, D. Ada 4 orang riwayat. Okey, A ambil daripada Nabi SAW. B ambil daripada A. C ambil daripada B. D ambil daripada C. Okey, kemudian daripada D sepatutnya ada E. Tapi tiba-tiba F. Okey, macam mana kita tahu F? Jarak masa dia jauh. Okey, contoh. Okey, contoh apa? E lahir pada tahun 2000. Okey, contohnya. Okey, dan apa kemudian kita expect E tu apa selepas D lahir pada tahun 2000. So kita expect kalaulah orang yang meriwayatkan selepas D ni, katalah E. E ni dia lahir pada tahun 2020. Maka logik tak E dengan D dengan E bertemu? D lahir tahun 2000, E lahir tahun 2020. Okey, maka logik. Sebab beza umur 20 tahun je. Okey, tetapi kalau D ni lahir tahun 2000, E ni lahir tahun 2150 contohnya. Okey, 2150. Logik tak ada pertemuan? Tak logik. Masa 150 tahun tak ada orang diketahui hidup 150 tahun pada zaman sekarang ni. Okey, lalu bila tak logik kita kata mustahil E ni boleh ambil daripada D. So E ni adalah F. Mesti ada seorang lagi di antara E dengan D dengan F. Mesti ada E yang kat tengah-tengah. So kita nampak jalan tu terputus. So bila jalan terputus maka tak layak. Kita jadi ragu-ragu untuk ambil benda ni. Betul ke benda ni sampai pada Nabi SAW? Nampak terputus. Okey. Dan kalau terputus tu 2 orang, lagilah kita risau. Okey, dan kalau seluruh jalan tu terputus tinggal yang sikit dekat depan tu, lagi kita risau. So jalan periwayatan, okey, benda yang pertama kita tengok adalah bersambungnya jalan. Kalau dia bersambung, alhamdulillah, tenang jiwa kita. Selesai masalah kita. Okey. Tapi kemudiannya kita kena tengok satu lagi pada jalan periwayatan. Apa dia? Orang-orang yang meriwayatkannya. Okey, orang-orang yang meriwayatkannya. Jalan dah cantik, dah bersambung dah. Tapi tiba-tiba tengok rupa-rupanya ada di antara orang yang bawa barang kita ni, dia tak amanah. Dia suka buka barang orang, dia tampal balik. Okay. So bila kita kenal peribadi orang yang bawa ni, katalah kita kenal. Okay, ada satu syarikat ni, nama dia syarikat suka buka barang orang Malaysia Sendirian Berhad, contohnya. Okay, lalu kita tahu bila lalu dia dekat company ni, barang akan jadi masalah. Lalu je dekat company ni, barang akan jadi masalah. So bila kita sekali kita beli barang Shopee, tiba-tiba Shopee tunjuk kat kita, barang ini akan melalui syarikat ni, syarikat yang bermasalah ni. Lalu kita sebagai pembeli yang tengah tunggu barang, adakah kita yakin benda tu akan sampai pada kita? Kita akan rasa ragu-ragu pada benda tu. Macam tu juga jalan periwayatan. Walaupun jalan tu bersambung, okay, kita tengok dekat dalam tu seorang perawi, dia riwayatkan daripada Ahmad, daripada Abu, daripada Ali, dan kemudian riwayat dia sampai kepada Nabi SAW. Dan kita cek tarikh lahir semua, jadi kena kita cek mereka ni sempat berjumpa, tempat yang sama, okay, tempat yang logik untuk bertemu. Kalau seorang duduk kat Antartika, seorang duduk dekat Papua New Guinea ke, contohnya Australia ke, pada zaman dulu macam mana mereka nak berjumpa? Susah nak berjumpa, so tak logik mereka bertemu. Okay, tapi bila kita cek semua, okay, ini boleh berlaku pertemuan. Okay, memang bersambung, dia punya jalan cerita dia cantik. Okay, tapi bila kita tengok pada orang-orang dia, kita tengok ada orang yang bermasalah. Dia seorang yang pembohong. Memang kaki bohong. So bila kita tengok riwayat ni ada pembohong kat dalam ni, kita boleh terima ke? Tak boleh, maka kita tolak. Mardud, pembohong. Okey, kemudian katalah dia tak bohong. Okey, tapi dia ada masalah dari segi peribadi dia. Maksudnya dia adalah orang-orang yang suka buat dosa. Okey, orang yang banyak buat dosa. Lalu kita bila tengok jalan ni lalu dekat orang yang
memang contohnya kaki orang tak percaya pada dia. Contoh dia kaki merokok ke. Okey. Dia ni suka tinggal solat ke. Okey, dia ni apa yang Allah Taala perintah suka lambat-lambatkan ke. Zakat lambat, haji lambat, solat lambat. So dia jadi orang yang kita tak percaya pada dia. Okay, dia tak menutup aurat ke. Okay, lalu bila kita tengok jalan periwayatan tu melalui orang-orang yang kita sukar nak percaya pada dia. Sebab apa? Dia dengan Allah Ta'ala pun dia tak jaga hukum. Dia langgar perintah Allah Ta'ala. Dia buat larangan Allah Ta'ala. So, adakah kita yakin kita nak dapat ilmu daripada dia? Adakah kita yakin dia tak menipu dalam periwayatannya daripada Nabi SAW? Kita kan ada rasa ragu-ragu. Sebab apa? Kerana sifat orang tu sendiri. Okay, ini pada diri orang tu, maka tadi dia suka bohong, dan yang kedua dia ada masalah. Okey. Dan antara masalah yang lain adalah hafalan dia. Okey, hafalan dia ataupun dia ni memang suka ubah. Okey, bila orang kata esok hari Ahad. Okey. Sampai kat dia akan ubah. Esok pagi hari Ahad. Okey, ataupun barang ini akan sampai pada malam ini. Okay. So dia pun tambah, barang ini akan sampai sebelum malam ini. So orang duk tunggu, mana tak sampai, dah sampai malam dah. So bila malam tu menjelma, maka kita yang nak dapat barang tu kita marah lah. Kita pun kata, tadi bagi tahu sebelum malam ni sampai, barang dah nak sampai. Tapi ni dah malam baru sampai. So kita jadi marah kan. Okay, kerana apa? Kerana penyebaran maklumat tu salah. Kerana ada orang yang suka ubah. Dia ubah sebab apa? Kadang-kadang dia ubah sebab dia nak ubah. Ni bahaya kalau dia sendiri nak ubah. Dan ada orang yang ubah kerana ingatan dia tak berapa kuat. Okay? Dan orang yang tentunya sekali dua golongan ni ada golongan yang berbeza. Orang yang saja nak ubah ni maka dia ada hukuman pada dia. Tapi orang yang tak sengaja ubah ni maksudnya kerana hafalan dia lemah, maka tak ada hukuman pada dia. Tetapi periwayatannya diragui. Kita meragukan riwayat ni. Boleh terima ke tak boleh terima ni? Sebab keadaan orang tu sendiri keadaan yang meragukan. Lalu kita tak boleh nak terima. Tambah lagi pada perkara-perkara yang besar, iaitu Nabi SAW buat. Nabi SAW berkata. Okay? Lalu kerana tu para ulama' dia berhati-hati. Untuk dapatkan benda ni bukan satu benda yang mudah. Jalan tu nak pastikan bersambung. Kita nak dapat silsilah keluarga kita je. Keluarga kita je. Atuk nenek kita nak dapatkan kita ni keturunan daripada sahabat mana. Ada kaitan dengan Nabi tak? Kita ni Ahlul Bait ke tak? Kalau tak Ahlul Bait, kita ni keturunan siapa sebenarnya? Kita nak dapat yang tu pun susah. Okay. Bagaimana orang nak cari tentang keturunan orang lain? Jalan periwayatan orang lain. Okay. Maka kerana tu kita tak terkejut. Tengok orang nak tulis Imam Al-Bukhari berapa puluh tahun dia nak kumpulkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Tapi yang ajaibnya ada orang pada akhir zaman dia kata dalam Bukhari tak boleh percaya. Okey, ini adalah kata-kata manusia. Berpuluh tahun dia cuba untuk memastikan bahawa apa yang ada dalam kitabnya semuanya selamat daripada tikaman-tikaman, daripada masalah-masalah. Berpuluh tahun mereka bermusafir daripada tempat ni ke tempat ni untuk pastikan bahawa A jumpa dengan B. Mereka pergi untuk dengar betul-betul lafaz. Okey, contohnya Ahmad. Okey, dia dengar, dia pergi belajar dekat Mesir, lalu dia dengar lafaz hadis dekat Mesir macam ni. Okey, lalu dia tahu di sana ada orang lain juga yang tahu tentang hadis ni. Lalu dia pun pergi bermusafir ke India contohnya. Untuk dengar lafaz hadis, sama ke tak sama? Sama ke tak sama? Kalau sama, alhamdulillah. Kalau tak sama, okey, kat sini problem dia. Kalau tak sama, apa yang menyebabkan tak sama? Nampak? Orang yang mengkaji tentang jalan periwayatan hadis ni bukan kerja-kerja yang mudah. Kita mungkin senangnya kita kata, apalah, semua hadis dhaif, semua hadis palsu, semua hadis tak boleh nak terima. Kenapa kita mempertahankan benda tu? Satu, kerana nak nisbahkan kepada Nabi, kena hati-hati. Yang kedua, kita mengiktiraf jasa para ulama' ni. Mereka penat nak kumpul benda ni. Zaman dulu mana ada helikopter, mana ada kapal terbang. Nak terbang pergi satu tempat ke satu tempat. Perjalanan tu sendiri dah ambil masa. Kemudian dengan bekalan kita pun tahulah macam mana. Kalau kita pergi camping, duduk 2-3 hari pun kita rasa tak tenang lah. Ini bayangkan orang yang terpaksa lalu padang pasir,
Kalau kita buka sejarah-sejarah, baca kitab Syiar A'lam Nubala, maka kita dapati bahawa orang bermusafir dari benua ke benua. Bayangkan berapa lama masa yang mereka ambil untuk dapatkan satu atau dua hadis sahaja. Untuk kenal satu atau dua orang sahaja. So ini kehebatan para ulama dulu bila mereka mengumpulkan jalan periwayatan. Kita sekarang senang je, tekan je. Kita dah ada dua syekh kan. Kita dah ada Syekh Google, nama dia Syekh Google, dan kita ada Syekh Syamilah. Syamilah ni bagi orang yang tahu bahasa Arab, maka dia tahulah ada syekh nama Perpustakaan Maya. Okey, nama dia Syamilah. Okey, dan kita ada perpustakaan yang tiada sempadan. Perpustakaan Google. Okay. So syekh-syekh ni dah banyak bantu kita. Okay, kita tekan je dekat ujung jari kita, maka kita dapat hasil dia. Tapi nak dapatkan hasil ni, orang yang mendapatkan hasil ni berapa puluh tahun dia habiskan masa untuk dapatkan benda ni. Lalu kerana tu, bila kita jumpa dengan pakar-pakar hadis, kita jumpa dengan hadis tu sendiri, dengan riwayat tu sendiri, maka kita tanya, okey, riwayat ni sahih ke tak sahih? Sahih ke tak sahih? Kalau dia makbul, boleh diterima, kita pakai. Kalau dia mardud, tak boleh diterima, kita tolak. Tak payah kita duk mempertahankan, okey, benda yang sahih, kita tolak benda. Okey, makbul, tak nak, kita nak pakai benda ni. Para ulama dah penat nak kumpulkan, nak jadikan benda tu boleh diguna pakai, tiba-tiba datang kat kita tolak. Ataupun para ulama dah kata, oh ni tak boleh pakai riwayat ni. Tapi sampai kat kita kata, apa masalah kita pakai riwayat ni? Nampak tak? Okay, selain kita tak cerita lagi tentang bagaimana itu pembohongan kepada Nabi SAW. Tapi kita nak ambil ni dulu. Jasa para ulama ni, kita letak dalam diri, kita letak diri kita dalam kasut mereka. Mereka dah penat buat macam tu, tiba-tiba orang selepas mereka ikut suka, ikut dan je. Terima, tak nak terima, terima, tak nak terima. So, nilai, kita cuba menghargai pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Okey, kemudian, itu pada jalan periwayatan. Mana kita tengok dua benda. Satu, bersambung atau tidak. Yang kedua, orang yang meriwayatkan tu okey ke tidak. Okey dari segi perangai dia. Agama dia okey ke tak, fizikal dia, ingatan dia okey ke tak, okey, adakah dia kaki buat maksiat ke, ataupun hafalan dia okey ke tak okey ke, okey. Ada orang yang okey pada satu masa, tak okey pada masa yang lain. So ketika dia muda, usia dia 30-40 tahun, wah hafalan dia mantap, tapi 50 tahun dah mula. So kadang-kadang ada riwayat-riwayat yang dia sebut pada usia dia 40 tahun. Tapi ada riwayat-riwayat yang dibaca masa usia dia 50 tahun. So nampak tak detail bagaimana para ulama nak cari benda ni. Bukan satu benda yang mudah. Bukan satu benda yang mudah. Sebab tu bila orang kata jangan kita benda yang paling menyedihkan ialah apabila kita tengok ada tokoh-tokoh hadis yang keluarkan, okey, hadis ni boleh diguna pakai, hadis ni tak boleh. Kita pun kritik, apa ni. Kalaulah kita tahu macam mana mereka nak keluarkan hadis tu sahih ke tak sahih ke, maka kita akan menghargai usaha mereka. Okey. Kita balik pada kaedah pertama kita. Pada asalnya kata-kata golongan ini dikategorikan sebagai mauquf. Okey. Apa dia mauquf? Mauquf ni adalah istilah bagi riwayat-riwayat yang sampai pada sahabat. Tak sampai pada Nabi. Riwayat ni cerita para sahabat je. Okay, maka ia dianggap sebagai mauquf. Okay, kalau dalam periwayatan hadis secara umumnya mauquf ni kita kena tengok. Okay, mauquf ni kita kena tengok sama ada mauquf ni boleh disandarkan kepada Nabi SAW ataupun mauquf yang pandangan para sahabat yang tak boleh disandarkan kepada Nabi SAW. Tu jenis mauquf. Okay, kalau pandangan tu boleh disandarkan kepada Nabi SAW, maka dia naik taraf. Daripada mauquf pergi marfu'. Marfu' adalah istilah bagi riwayat-riwayat yang sampai pada Nabi SAW. Okey, adapun mauquf sampai pada para sahabat. Namun di sana ada riwayat-riwayat walaupun hanya sampai pada para sahabat. Okey, tadi kita cerita riwayat yang sampai pada para sahabat tapi boleh diangkat. Okey, contoh bila sahabat cerita tentang ganjaran-ganjaran ataupun perkara-perkara ghaib, maka mustahil sahabat boleh reka sendiri. Takkan sahabat nak reka sendiri, okey, buat amalan ni ganjaran dia sekian. Okey, walaupun bercampur dalam riwayat tu, contohnya inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu.
Nabi SAW sebut, sesungguhnya umat aku pada hari kiamat ni akan dipanggil pada hari kiamat dan dalam keadaan mereka ghurran muhajjalin. Anggota-anggota wuduk mereka bercahaya. Ghur ada dekat dahi, ghur dengan hijal adalah kalau kita tengok kuda kan biasa satu color je, sama ada color dia hitam atau color dia coklat, okey. Tapi ada kuda-kuda yang color dia coklat contohnya, tapi dekat dahi dia ada putih. Ataupun dekat kaki dia ada putih. Okey, so kuda ni nampak cantik berbanding dengan satu color je. Okey, kalau color coklat tu dah cantik dah. Tapi kalau ada putih kat depan, nampak lagi cantik. Ada putih dekat kaki dia, nampak lagi cantik. Lalu nak menandakan bahawa ada trademark dia. Okey, ada orang boleh kenal mereka ni. Orang boleh kenal kuda ni. Okey, kuda yang cantik. So ghurran muhajjalin, Nabi SAW bagi tahu bahawa umat aku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan mereka, orang semua kenal mereka kerana ghurran muhajjalin. Kerana kesan daripada wuduk menyebabkan anggota-anggota wuduk mereka bercahaya, terutama pada ghur ni, dahi kan. Dia sebut tadi dahi kuda. So kawasan muka ni akan bercahaya daripada wuduk. Dan begitu juga tangan. Okey. Lalu perawi hadis ni Abu Hurairah radhiyallahu taala. Maka dia kata apa kata Abu Hurairah? Ghurran muhajjalin min athari wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Okey, lebih kurang macam tu. Apa kata Abu Hurairah? Sesiapa di kalangan kamu yang mampu untuk melebihkan ghurrah, okey, melebihkan daripada anggota wuduk. Anggota wuduk adalah contoh tangan kan. Tangan tempat wuduk adalah tangan sampai ke siku. Membasuh tangan sampai ke siku. Okay, lalu Abu Hurairah kata ayyutila ghurratahu, lebih daripada kawasan wuduk. Okey. Lalu yang kat belakang ni adalah pandangan Abu Hurairah radhiyallahu taala. Maka kita tak samakan dia dengan kata-kata Nabi SAW. Okey, tapi depan tu Abu Hurairah dia dah cerita dah, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Sebab Abu Hurairah sedang bercerita tentang Nabi SAW. Okey, dan kalau Abu Hurairah kata, sekalipun Abu Hurairah kata, okey, orang yang muhajjalin, orang yang berwuduk, dia akan bercahaya anggota wuduk dia. Maka kita nak percaya ke tak percaya? Kita akan percaya. Sebab apa? Sahabat dia takkan cerita tentang benda yang gaib. Okey, antara benda gaib adalah ganjaran-ganjaran khusus yang kita dapat daripada ibadah-ibadah tertentu. Para sahabat dia takkan cerita benda ni, melainkan dia dapat benda tu daripada Nabi SAW. Sebab wahyu tak turun kepada para sahabat. Wahyu hanya turun kepada Nabi SAW. Okey, lalu kalau Abu Hurairah dia cerita bahawa anggota badan manusia akan bercahaya, umat Nabi SAW akan bercahaya pada hari kiamat. Kita percaya. Sebab apa? Sebab kita tahu bahawa Abu Hurairah dia takkan tahu benda ni melainkan daripada Nabi SAW. Tapi ada tempat-tempat yang bila kita tengok contohnya, kita kata ini adalah pandangan daripada para sahabat. Para sahabat tu sendiri. Okey, contoh apa? Tak dapat, susah nak datang sikit contoh. Kalau dapat nanti saya cerita semula. Okey, maksudnya ada benda-benda yang datang daripada para sahabat memang boleh nisbah pada Nabi, dan ada benda-benda yang datang daripada sahabat tak boleh nak nisbah pada Nabi. Sebab tu kita panggil dia mauquf. Mauquf ni KIV. Kita tengok dulu. Okay, keep in view. Okey. Namun, kata-kata mereka dalam situasi ini dan yang sama dengannya dianggap marfu', bagaikan riwayat daripada Nabi SAW. Tetapi para sahabat bila bercerita tentang asbabun nuzul, sebab turun ayat Al-Quran dan jalan dia bersambung, orang-orang yang meriwayatkannya semua okey dan intipati dia okey. Maksudnya tak ada masalah dari segi bahasa. Yang ni kita lupa cerita tadi. Okey, isi dia, kalau ada problem dari segi bahasa, maka kita kata mana mungkin Nabi SAW cakap benda ni. Ataupun intipati dia benda yang mengarut, maka kita tak boleh nak terima benda ni daripada Nabi SAW. Okey. Tapi kalau cantik dia punya jalan periwayatan dia dan kemudian isi dia cantik, maka kita terima benda ni. Okey, walaupun ia datang daripada para sahabat. Okey, dan sepatutnya benda yang datang daripada para sahabat kita KIV. Tetapi pada asbabun nuzul,
maka kita tak KIV. Kita kata ini daripada Nabi SAW. Sebab apa? Mereka menceritakan apa yang mereka lihat depan mata mereka. Okey. Ada pun kata-kata tabi'in. Okey, maka ada pula riwayat-riwayat yang hanya sampai pada tabi'in. Tabi'in ni siapa? Tabi'in ni adalah anak-anak murid pada para sahabat. Jadi, kalau kita tengok para sahabat, mereka ada sekolah-sekolah tafsir. Contoh, dalam Al-Quran kan, bila kita nak bawa keluar makna Al-Quran, tafsir Al-Quran, maka kita dapati ada beberapa sekolah-sekolah para sahabat. Ada sekolah Ibnu Abbas, ada sekolah Ibnu Mas'ud. Sebab apa? Mereka ni berpisah. Tempat berbeza-beza. Ibnu Abbas dia duduk kat Taif. Kemudian dia duduk kat Mekah dengan Taif. Kemudian Ibnu Mas'ud pergi dekat Kufah. Kemudian siapa lagi? Ubay bin Ka'ab duduk dekat Madinah. Ali bin Abi Talib permulaan hidupnya di Madinah, kemudian berpindah setelah jadi khalifah berpindah ke Kufah. Siapa lagi? Yang di kalangan sahabat yang terkenal. So ini ada sekolah-sekolah sahabat ni. Okay, sekolah-sekolah tafsir. Okay. Dan dalam sekolah-sekolah ni ada anak murid dia. Okay. Ada anak murid yang terkenal. Ibnu Abbas ada anak murid dia yang nama Mujahid. Okay. Dan Ibnu Mas'ud ada anak murid yang nama Masruq. Okay. Dan siapa lagi? Ali bin Abi Talib ada Abul Ahiyah ke nama siapa? Saya tak ingat nama dia. Tapi setiap sekolah ni nak bagi tahu bahawa di sana ada anak-anak murid yang menyebarkan menyebarkan apa kita panggil ajaran sekolah-sekolah ni. Okey. Lalu mereka ini adalah golongan tabi'in yang belajar daripada para sahabat. Okey, dan kadang-kadang riwayat ni mereka tak cerita bahawa mereka ambil ni daripada tok guru mereka. Okey, contohlah kalau ada seorang tu dia belajar daripada seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Tapi bila dia bercerita tentang ayat ni turun disebabkan oleh sekian dan dia tak bagi tahu bahawa benda ni dia ambil daripada tok guru dia. Okey, so bila kita dengar macam ni kita pun dia ni datang daripada kepala dia sendiri ke ataupun daripada tok guru dia. Kita pun tertanya-tanya. Okey, bila para tabi'in ni dia menceritakan tentang sebab penurunan Al-Quran tanpa menisbahkannya kepada sahabat. Okey, maka kita akan jadi tertanya-tanya. Okey, maka kerana tu kita letak kaedah bagaimana kita nak berinteraksi dengan kata-kata tabi'in dalam asbabun nuzul. Okey, kita boleh terima kata-kata tabi'in dalam asbabun nuzul dengan dua syarat. Yang pertama, mereka terkenal sebagai anak murid kepada para sahabat yang melazimi para sahabat terutama berkaitan dengan Al-Quran. Okay, sebab ada orang yang melazimi para sahabat untuk belajar hukum, belajar fiqh. Zaman tu tak ada lagi ilmu mustalah hadis ke apa, semua tak ada lagi. Lalu mereka belajar nak tahu hukum. Okay, buat benda ni boleh ke tak boleh, haram ke makruh ke apa, dia nak tahu. Lalu mereka pergi belajar dengan para sahabat. Okay, ada orang nak tahu tentang makna hadis. Lalu mereka pergi belajar dengan sahabat. Ada orang nak tahu tentang makna ayat-ayat Al-Quran, maka mereka belajar dengan para sahabat. Okey, lalu untuk asbabun nuzul, untuk para tabi'in yang meriwayatkan asbabun nuzul, nak bagi riwayat mereka ni boleh diterima, maka syarat pertama dia adalah bila kita buka buku sejarah, maka kita dapati bahawa dia ini adalah anak murid kepada para sahabat yang hebat dalam tafsir. Mujahid bin Jabr adalah anak murid yang terkenal kepada Abdullah bin Abbas. Lalu bila Mujahid cakap, maka kita tahu dia ambil daripada Ibnu Abbas. Dia tak ambil daripada orang lain. Okey. Apa lagi? Banyaknya datang daripada Mujahid, daripada Paus, Ibn Kisan, Al-Yamani. Kemudian ada lagi. Pendek ceritanya adalah orang-orang yang meriwayatkan dari kalangan tabi'in, generasi selepas sahabat, nak bagi riwayat mereka ni dalam asbabun nuzul boleh diterima, maka kita kena pastikan bahawa mereka ni bukan hanya anak murid. Sebab ada anak murid duduk sehari dua je. Ada anak murid duduk setahun. Okey, tapi anak murid ni melazimi para sahabat. Okey, maka bila kita dah pastikan bahawa mereka melazimi para sahabat, maka kita pun kata bahawa riwayat mereka ni boleh diterima. Okey, kemudian syarat yang kedua adalah riwayat mereka saling menyokong antara satu sama lain. Maksudnya dalam sekolah Ibnu Abbas kata sebab turun ayat ni adalah kerana sekian.
Dalam sekolah Ibnu Mas'ud pun cakap benda yang sama sebab turun ayat ni adalah sekian. Dalam sekolah Ubay bin Ka'ab pun sebut, okey, sekian. So kalau sama, okey, riwayat tu sama antara sekolah-sekolah ni, maka kita terima. Tapi kalau berbeza, maka kita KIV tak. Oh sorry, riwayat tabi'in ini kita kena stop, kita kena kaji dulu. Adakah layak untuk diangkat sebagai asbabun nuzul ataupun tidak. Okey. So itu kaedah yang pertama. Asbabun nuzul hanya diketahui melalui periwayatan. Dan kebanyakan yang meriwayat asbabun nuzul adalah dua golongan, iaitu sahabat dan tabi'in. Okey, ini dua golongan yang terkenal dalam meriwayatkan asbabun nuzul. Okey, baik. Kaedah yang kedua. Hukum tidak tertumpu hanya pada asbabun nuzul. Baik, kita jumpa asbabun nuzul. Okey, kita dah pastikan bahawa riwayatnya cantik, jalan periwayatannya cantik, isinya okey, tak ada masalah dari segi bahasa. Okey, lalu kita pun tengok, okey, ayat ni diturunkan kerana peristiwa tertentu. Okey, lalu adakah ayat ini hanya terpakai untuk peristiwa tersebut? Okey, jawapannya tidak. Okey, walaupun ayat tu turun pada peristiwa tertentu, tetapi hukumnya berterusan sampai kepada kita pada hari ini sehinggalah pada hari kiamat nanti. Okey. Sebab tu ada kaedah yang diletakkan oleh para ulama, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Hukum, intipati, hikmah, nasihat yang terkandung dalam sesuatu ayat tu adalah terpakai pada setiap masa, setiap zaman, setiap kategori masyarakat, bukan hanya tertumpu kepada peristiwa itu sahaja. Okay. Asbabun nuzul membantu dalam memahami makna sebenar sesuatu ayat. Namun hukum dan pengajaran yang datang bersama ayat-ayat tersebut tidak terhad kepada asbabun nuzul sahaja. Okay. Kita bagi contoh untuk bagi kita nampak gambaran yang lebih jelas. Okey, dekat dalam ni sebab alat yang saya guna ni dia tak ada ayat Al-Quran. Okey, tapi kita ada surah tu. Surah At-Tahrim ayat nombor 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Apa maksud dia? Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah Ta'ala halalkan bagimu? Semata-mata kerana inginkan redha isteri-isterimu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Baik, kita cuba tanpa kita tengok asbabun nuzul. Kita tak cerita lagi asbabun nuzul. Kita tengok ayat ni. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu semata-mata kerana inginkan redha isteri-isterimu? Lalu kita boleh agak. Boleh agak tak? Sebab apa ayat ni diturunkan? Ayat ni diturunkan, pertamanya kita tahu bahawa Nabi ada buat sesuatu ataupun Nabi ada mengharamkan diri pada dirinya sesuatu, tetapi benda tu Allah Ta'ala halalkan. Dan Nabi haramkan pada dirinya benda ni kerana mengharapkan redha isteri-isterinya. Okay. So itu gambaran yang kita dapat. Tapi kita tak faham benda ni dan kita tak tahu apa peristiwa yang berlaku. Maka sebab tu kita perlu kepada asbabun nuzul. Asbabun nuzul dia menerangkan. Kita dah tahu apa, kita dah cerita hari tu tentang bagaimana faedah mengetahui asbabun nuzul. Okey, baik. Seterusnya. Sebab turun ayat ini diceritakan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis dalam sahihain. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu 'asalan 'inda Zainab bint Jahsh wa yamkuthu 'indaha فواطيت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. Baik, apa cerita dia? Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu asalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum madu. Okey, Nabi bukan hanya bermadu, Nabi minum madu. Okey, minum madu. So ini ada antara kita tak kata dia makanan sunnah. Okey, tapi kalau orang yang minum madu atau mengamalkan madu kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah dia akan diganjari dengan ganjaran sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum madu
inda Zainab binti Jahsh. Okey, Nabi minum madu ketika giliran Nabi SAW berada di rumah Zainab bintu Jahsh, ataupun bukan giliran Nabi SAW, di rumah Zainab bintu Jahsh. Okey, dan Zainab ini adalah antara isteri Nabi SAW yang cantik. Okey, yang orang puji kecantikan Zainab bintu Jahsh. Yang mana Zainab bintu Jahsh sebelum berkahwin dengan Nabi SAW adalah isteri kepada anak angkat Nabi SAW, iaitu Zaid bin Harithah. Okey. Dan setelah Zaid menceraikan Zainab, maka Nabi SAW setelah habis tempoh iddah dia, maka Nabi berkahwin dengan Zainab bintu Jahsh. Dan isteri-isteri Nabi cemburu, okey, dengan Zainab bintu Jahsh. Okay, Zainab bintu Jahsh dia terkenal dengan satu gelaran dipanggil Ummul Masakin. Okay, Ummul Masakin maksudnya dia suka membantu orang lain. Dia dah lah cantik, lepas tu suka bantu orang lain. Macam mana madu-madunya yang lain tak rasa jealous? Okay, mereka rasa jealous. Dan bila dengar Nabi SAW duduk dekat rumah Zainab bintu Jahsh untuk minum madu je, bertambahlah. Bertambahlah jealous. Wa yamkuthu indaha, Nabi duduk bermalam dekat rumah Zainab bintu Jahsh. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha dan Hafsah, rumah Aisyah dengan rumah Hafsah dekat-dekat. Jadi kalau kita tengok gambaran lama Masjid Nabawi, maka kita dapati bahawa sebelah daripada Masjid Nabawi yang berhubung langsung dengan Masjid Nabawi adalah rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan kemudian di bawah sikit tu, di belakang sikit tu ada rumah Hafsah, juga isteri Nabi SAW, Hafsah bintu Umar, anak kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Lalu Aisyah dan Hafsah ni bila dia tahu Nabi duduk rumah Zainab bintu Jahsh, lalu dia kata fawataitu ana wa Hafsah ala. Okey, lalu aku berpakat. Aku dengan Hafsah berpakat. Okey. So lepas ni giliran siapa kita tak tahu. Okey, so kita tengok Nabi masuk rumah siapa. Dia tak kira lah Nabi masuk rumah Aisyah ke, Nabi masuk rumah Hafsah ke, tapi siapa-siapa yang Nabi pergi rumah dia, dia mesti sebut benda ni. Okey, apa dia? Faltaqul lahu akalta maghafir. Okey. Lalu bila Nabi SAW masuk, maka isteri dia yang ni, salah seorang daripada Aisyah atau Hafsah, maka dia kata pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kamu makan maghafir. Maghafir ni adalah dia bukan makanan pun. Dia macam madu tapi dia getah. Pernah tak tengok dekat pokok-pokok yang mana ada getah yang color dia macam madu? Okey, dan bau dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, bau dia bau yang tak sedap. Orang tak suka nak bau dia. Bau yang tak dapat nak diterima. Okey, akal tamaghafir. Lalu bila Nabi masuk jumpa isteri Nabi SAW lepas makan madu, rasa patutnya okey lah kan, tak ada masalah. Tapi bila isteri dia kata, wahai Rasulullah, aku bau getah yang tak sedap ni. Ini ajidu minka riha maghafir. Wahai Rasulullah, kamu makan getah ni sebab aku dapat bau benda ni pada kamu. Okay. Lalu Nabi SAW, antara benda yang Nabi paling tak suka ialah apabila mendatangkan ketidakselesaan pada orang lain. Sebab tu Nabi kata, Nabi SAW pernah sebut pada pada Aisyah radhiyallahu taala anha berkenaan dengan seorang lelaki. Nabi kata, inna syarran nasi manzilatan indallah yaumal qiyamah man ittaqahu an-nas makhafata syarrih. Nabi SAW kata antara manusia yang syarran nasi manzilatan, tempat kedudukan yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang orang jauh daripada dia. Orang tak suka duduk dekat dengan dia, makhafata syarrih, kerana ada keburukan yang ada pada dia. Kerana dia suka merokok ke, baru keluar bau, dan dia tak suka menjaga kebersihan diri dia, lalu keluar macam-macam bau dia daripada diri dia. Mulut dia tak reti nak jaga, lalu orang tak suka nak duduk bercakap dengan dia. Lalu sesiapa sahaja yang buat perangai-perangai yang tak elok menyebabkan orang jauh daripada dia, Nabi kata inilah syarran nasi manzilatan indallah yaumil qiyamah. Seburuk-buruk manusia yang kedudukan yang manusia yang berada pada kedudukan paling buruk di sisi Allah Taala pada hari kiamat nanti. So Nabi bila dengar bahawa isteri dia bagi tahu bahawa ada bau yang tak sedap keluar daripada Nabi SAW, Nabi jadi tak selesa. Okay, sebab Nabi SAW orang kenal Nabi dengan bau yang wangi. Sampai Nabi SAW kata ada hadis dalam An-Nasa'i yang kata hubbiba ilayya minad dunya at-tib wan nisa. Dua benda yang aku suka daripada dunia ni, min dunyakum, kata Nabi SAW, at-tib, minyak wangi, dan an-nisa, isteri-isteri Nabi SAW.
So hatta sebahagian para ulama dia kata kalau kamu habiskan duit untuk bayar untuk beli minyak wangi pun tak dikira membazir. Sebab apa? Ini benda yang sangat disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Shopee pula. Okey. La walakinni kuntu ashrabu asala. Lalu Nabi kata, tahap mana ada? Aku tak makan benda tu. Walakinni kuntu ashrabu asala. Tapi aku baru lepas minum madu dekat rumah Zainab bintu Jahsh. Lalu Nabi ingat bau busuk tu datang daripada madu, hasil daripada madu yang Nabi minum dekat rumah Zainab bintu Jahsh. Lalu Nabi pun kata pada diri dia, kata pada isteri dia ni, falan a'udalah, aku tak akan minum lagi madu kat rumah Zainab bintu Jahsh. So ini yang Nabi mengharamkan. Falan, lan ni kalau dalam bahasa Arab kata aku tak akan buat dah. Falan a'udalah, aku tak akan buat dah benda ni. So Nabi mengharamkan pada diri benda yang halal. Allah Ta'ala tak pernah mengharamkan madu dan Allah Ta'ala tak pernah mengharamkan minum madu kat rumah mana-mana isteri, kat rumah mana-mana madu. Okey. Falan a'udalah, Nabi kata aku tak akan buat dah. Wa qad halaftu, Nabi kata aku dah bersumpah ni. Tengok, aku bersumpah aku tak akan pergi dah. Tak akan makan dah minum madu yang ada kat rumah Zainab bintu Jahsh. La tukhbiri bidzalika ahada. Jangan bagi tahu siapa-siapa pun tentang benda ni. Okey, sebab dia setiap orang tu dia ada keaiban dia dan keaiban dia berbeza-beza. Nabi SAW, antara benda yang mengaibkan Nabi SAW ialah apabila orang tahu, orang bercerita bahawa ada bau busuk keluar daripada Nabi SAW. So benda tu satu benda yang mengaibkan. Okay, lalu tutup keaiban. Okay, Nabi SAW kata jangan cerita kat orang lain. Okay. So Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah Ta'ala halalkan? Tabtaghi mardata azwaji. Semata-mata kerana nak isteri kamu sayang pada kamu. Okay, kerana Nabi nampak isteri dia seorang ni seolah-olah tak suka dia makan madu tu. Lalu isteri dia kata kamu bau, ada keluar daripada kamu bau yang tak elok. Lalu Nabi kata aku tak akan makan dah. Tabtaghi mardata azwaji. Wallahu ghafurur rahim. Okay. So kalau kita tengok ayat ni, walaupun ayat ni turun kepada Nabi SAW dan khusus kepada peristiwa minum madu, namun ayat ini terpakai kepada semua situasi yang serupa, iaitu apabila seseorang itu mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan kerana mengharapkan redha manusia. Nampak? Cerita dia pendek je tentang Nabi SAW minum madu. Tapi dia punya hukum dia, okay, di mana Allah Ta'ala tegur Nabi SAW pada mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan kerana mengharapkan redha orang lain. Lalu macam itulah hukum yang terpakai setiap masa dan setiap zaman. Allah Ta'ala kritik kepada orang-orang yang mengharamkan pada diri dia apa yang Allah, dia tak haramkan pada orang lain. Dia haram pada diri dia. Benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala halalkan kerana mengharapkan keredaan orang lain. Okey, baik. Benda yang Allah Ta'ala halalkan, dia akan tetap jadi halal. Benda yang Allah Ta'ala haramkan, dia tetap akan jadi haram. Okay? So, jangan menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan dan juga jangan mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Okay, nampak? Ini yang pertama. Seterusnya. Kaedah yang ketiga. Allahu Akbar, ayat dia. Okay. Okay, tadi kaedah yang kedua, kita kata al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Okay, kaedah yang ketiga ialah kaedah apabila berlaku pertentangan dalam periwayatan asbabun nuzul. Okay, riwayat biasa kita sebut tadi di mana ada sekolah-sekolah kan. Sekolah Ibnu Abbas, sekolah Ibnu Mas'ud. Okay. Kalau riwayat tu sama, alhamdulillah, tenang. Kita pun pakai riwayat tu je. Okay, tapi ada ayat-ayat yang riwayat dia berbeza. Okay, bila datang ayat-ayat tertentu, surah-surah tertentu, maka sekolah ni kata, okay, sebab turun ayat ni adalah sekian-sekian-sekian. Sekolah ni pula kata, tak, sebab turun ayat ni adalah sekian-sekian-sekian. Lalu orang yang kita yang mendengar ni, kita kata, hey, mana satu ni? Okay. So, situasi yang pertama. Okay, situasi yang pertama, utamakan yang sahih. Apa maksud dia? Okay, apabila ada riwayat, maka kita perlu pastikan riwayat tu boleh diterima dulu. Okay, kalau riwayat ni boleh diterima, maka barulah kita jadikan dia asbabun nuzul. Tapi kalau riwayat ni tak boleh nak diterima, maka kita kata, oh minta maaf, riwayat ni tak boleh nak diterima. Contohnya adalah pada sebab turunnya surah Ad-Duha. Okay, walaupun kat sini tulis cek apa benda tu, saya pun tak boleh nak baca huruf-huruf ni.
Tapi bila sebut sebab turunnya surah Ad-Duha, maka kita tahu bahawa apa yang nak ditulis dekat sini adalah selepas Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza staja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Ini 11 ayat yang datang daripada surah Ad-Duha, dan kalau kita tengok ayat surah Ad-Duha ni, maka kita dapati antara intipati dia adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Taala tak pernah tinggalkan kamu. Ma qala tak pernah tinggalkan. Dua-dua. Ma wadda'aka, wada'an maksudnya berpisah. Qalaka tinggalkan kamu, maksudnya biarkan kamu bersendirian. So bila kita tengok ayat ni, maka kita dah boleh agak, kita ada gambaran. Tapi tetap kita tak boleh nak bagi tahu apa dia asbabun nuzul dia. Walaupun ada gambaran ayat ni turun disebabkan mungkin ada keadaan di mana Nabi merasakan Allah Ta'ala tinggalkan Nabi SAW, lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Okay? Namun bila kita dengar tentang asbabun nuzul surah ini, sebab turun ayat ni, maka ada dua riwayat yang famous. Okay, ni dua riwayat yang famous. Tapi kita tahu mana satu riwayat kita nak pakai, mana satu riwayat kita tak nak pakai. Okay, baik. Riwayat yang pertama. Kita perhatikan perbezaan antara dua riwayat ni. Okay, riwayat yang pertama. Mana riwayat pertama ni? Tak jalan. Okay. Riwayat yang pertama. Daripada Jundub Ibn Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang sahabat. Okay, Jundub Ibn Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فلم يقم ليلتين أو ثلاثا فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاثة فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Daripada seorang sahabat yang namanya Jundub Ibn Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu tentang ada keadaan baginda, ada situasi yang kena pada baginda yang menyebabkan baginda tak bangun malam, sampai 2-3 malam tak bangun. Falam yaqum lailataini aw thalathan. Okey, ada apa yaqum ni dia boleh makna dekat sini walaupun qama yaqumu maksud dia berdiri, maksudnya kalau kita faham secara literal, Nabi duduk atas katil lah. Duduk, sama ada duduk ataupun baring atas katil. Falam yaqum. Ya, tapi bila ada kaitan dengan lailataini aw thalathan, malam, maka kita tahu bahawa Nabi tak qiyamul lail. Okey, di mana qiyamul lail pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fardu. Nabi wajib qiyamul lail. Kalau Nabi tinggal qiyamul lail pada waktu malam, Nabi ganti pada waktu siang. Solat yang kita panggil sebagai solat awabin yang dilaksanakan pada waktu duha. Di mana Nabi ganti kalau Nabi tak qiyam pada waktu malam. Adapun qiyamul lail pada kita adalah sunat. Okey, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Okey. So asalnya qiyamul lail tu sunat pada Nabi dan pada kita, tapi kemudian Allah Taala datangkan surah Al-Muzammil kepada Nabi untuk bagi tahu bahawa qiyamul lail adalah wajib pada qumil laila illa qalila, perintah Allah Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, lalu Jundub bin Sufyan berkata, Nabi mengadu, lalu Nabi tak bangun malam, 2-3 malam Nabi tak bangun. Lalu seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada riwayat-riwayat yang mengatakan bahawa perempuan ini adalah isteri kepada Abu Lahab, Ummu Jamil, yang mana Allah Taala sebut wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Okey. Ada belenggu kayu api yang ada dekat leher dia pada hari kiamat nanti. Seorang perempuan datang kepada Nabi dan berkata, wahai Muhammad, aku berharap sangat agar syaitanmu telah meninggalkan. Sudah 2-3 malam aku tidak melihatnya datang kepada kamu. Okey. So dalam riwayat ni Jundub bin Sufyan bagi tahu bahawa sebab turunnya ayat ni adalah kerana seorang perempuan datang kepada Nabi SAW lalu bagi tahu bahawa wahai Rasulullah, aku nampak Jibril yang selalu datang bagi wahyu pada kamu tu dah tak ada dah. So Tuhan kamu dah tinggalkan kamu dah. So kamu tinggal je lah benda-benda ni. Ajaran-ajaran kamu tinggal je.
Tuhan kamu pun tinggalkan kamu. Okey. So itu kata-kata perempuan itu kepada Nabi SAW. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni. Fa anzalallahu azza wa jal wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okey, maka Allah Taala turunkan ayat. Okey, lalu hadis ni diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Okey, dan ini adalah darjat hadis yang paling kuat. Okay. Hadis yang paling kuat, riwayat yang paling kuat adalah riwayat yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Okay. Riwayat yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim dinamakan sebagai riwayat Syaikhain ataupun riwayat muttafaqun alaih, yang disepakati. Maksudnya inilah riwayat yang paling kuat. Okay. Kerana Al-Bukhari dalam hadis dia mensyaratkan agar ada pertemuan. Seorang perawi dengan perawi yang lain mesti bertemu. Okay, baru boleh terima riwayat dia. Adapun Imam Muslim dia hanya mensyaratkan ihtimal, kemungkinan bertemu dan muasarah. Dia hanya syaratkan satu zaman. Okay, satu zaman dan ada kemungkinan bertemu. Itu je Imam Muslim. Tapi Al-Bukhari syarat bertemu, ada pertemuan. Okay, so bila syarat-syarat ada Bukhari dan Muslim, okay, ada syarat-syarat Imam Bukhari dan Muslim, maka riwayat-riwayat yang terkandung dalam Al-Bukhari dan Muslim adalah riwayat yang sangat kuat. Yang jarang ataupun mustahil ada berlakunya. Tapi kita tak boleh nak kata mustahil sebab mereka manusia juga. Cuma daripada kajian para ulama yang beratus tahun, mereka tidak didapati ada masalah-masalah melainkan hanya pada beberapa riwayat. Okey. Ini riwayat yang pertama. Okey. Okey, riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua datang daripada An Hafs bin Sa'id Al-Qurashi. Haddathatni ummi an ummiha wa kanat khadima Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, riwayat ni datang daripada seorang lelaki yang nama dia Hafs bin Sa'id Al-Qurashi. Orang Quraisy. Hafs bin Sa'id nama dia. Haddathatni ummi. Okey, mak aku berkata kepada aku. An ummiha, daripada mak dia. Okay, so nampak perjalanan dia. Seorang cucu, okay, diriwayatkan daripada mak dia dan mak dia diriwayatkan daripada nenek dia. Okay. Wa kanat khadimah Rasulillah, dan nenek dia ni adalah salah seorang khadim. Khadim adalah orang yang memberi khidmat kepada Nabi SAW. Lalu nenek dia bercerita, nenek dia kata apa? Inna jarwan dakhala al-bait wa dakhala tahta as-sarir wa mat. Okay. Jaru adalah anak anjing. Anna jarwan, bahawa ada seekor anak anjing masuk dalam rumah, lalu dia duduk bawah katil. Okay, dan masa dia duduk bawah katil tu, dengan izin Allah Ta'ala, maka anak anjing ni mati. Okay. So bila anak anjing ni mati, famakasa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ayyaman la yanzilu alaihi alwahyi. Maka ada hari-hari yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh nak bangun. Okay. So Nabi tak tahu sebab dia. Faqala ya Khawlah. Okey, maka kita tahu bahawa khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni nama dia Khawlah. Okey. Lalu Nabi kata, wahai Khawlah. Okey, ni Khawlah saya tak tahu, mungkin Khawlah bintu Al-Hakim kan. Sebab Khawlah bintu Sa'labah ni dia dalam kisah yang kita pernah cerita sebelum ni tentang zihar. Okey. So Khawlah. Lalu Nabi kata ya Khawlah. Okey, nama khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni nama dia Khawlah. Ma hadatha fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jibril la ya'tini. Okey, fa hal hadatha fi baiti Rasulillah hadathun? Lalu Nabi tanya pada Khawlah, wahai Khawlah, apa yang berlaku kat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kat rumah okey, Nabi kata rumah akulah, tapi pakai kata ganti diri, rumah Rasulullah. Sebab apa Nabi tanya tu? Sebab Jibril la ya'tini. Jibril yang selalu datang pada aku tiba-tiba dah lama tak datang. La ya'tini, fa hal hadatha fi baiti Rasulillah hadath? Adakah ada satu peristiwa yang berlaku kat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fakultu, lalu Khawlah ni memang tugas dia untuk jadi antara tugas dia adalah membersihkan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Khawlah ni pun kata, wahai Rasulullah, tak ada. Wallahi ma ata alaina yaumun khairun min yaumina. Wahai Rasulullah, hari-hari yang engkau sebut bahawa Jibril tak datang ni, inilah hari terbaik yang ada pada kita. Tak ada berlaku apa-apa pun. Okey, inilah antara hari-hari terbaik. Fa akhadha burdahu falabisahu wa kharaj. Lalu Nabi SAW pun ambillah kain burdah.
Okay. Burdah ni kalau kita tengok sekarang ni benda yang orang tak tabahu. Tapi zaman dulu burdah ni itulah yang pakai orang Arab pakai kat kepala tu. Okay. Dan biasanya kain burdah ni digunakan untuk alas tempat duduk. Okay. Satu, dia ada dua fungsi. Satu untuk halang matahari bila panas dan satu lagi untuk buat alas tempat duduk. Fala bisahu. Okay. Dan burdah ni juga boleh jadi baju baju yang biasa orang buat, baju macam jubah tapi dia biasa simple. Jubah yang orang buat untuk tidur, baju kelawar macam tu lebih kurang. Fala bisahu, lalu Nabi pun pakai benda tu. Wa kharaj, kemudian Nabi keluar. Faqultu law hayyatul bait. Maka Khawlah pun kata pada diri dia. Khawlah kata, walaupun tak ada apa-apa jadi, kalaulah aku buat sekali lagi operasi membersihkan rumah. Okey, lalu Khawlah pun mula wa kanastahu fa ahwaitu wa kanastuhu. Okey, dan Nabi kata, Khawlah kata, okay, kalau aku dapat sapu rumah ni, Khawlah pun sapulah rumah. Fa ahwaitu bil miknasati tahta sarir. Lalu sampailah kat tempat Khawlah nak bersihkan bawah katil Nabi SAW. Fa idza syai'un thaqil, bila nak sapu biasa sapu debu, pasir, sikit je lah, ringan kan. Tapi hari ni berat pula pada Khawlah. Lalu Khawlah kata fa idza syai'un thaqil, benda berat, falam azal hatta akhrajtuhu. Lalu Khawlah kata, aku cuba juga sampai akhirnya aku berhasil untuk bawa keluar benda ni. Fa idza bi jarwin mayyit. Dan Khawlah terkejut. Fa idza, dia kata terkejut kerana dia mendapati bahawa benda yang berat tu rupanya adalah anak anjing yang mati. Okey. Fa akhadtuhu bi yadai, ataupun fa akhadtuhu bi yadi, aku ambil dengan tangan aku. Kata Khawlah, fa alqaituhu khalfad dar, dan kemudian aku buang dia dekat belakang rumah. Fa jaa nabiyullah tar'adu lahyai. Dan Nabi SAW balik rumah, datang ke rumah tu dalam keadaan janggut Nabi SAW bergerak-gerak. So janggut bergerak-gerak ni maksudnya Nabi sedang bercakap sesuatu lah. Okay, tapi cakap tu tak keluar suara, maksudnya tengah terkumat kamit menyebutkan sesuatu. Wa kana idza atahu alwahyu akhadathu ar-ri'dah faqala ya Khawlah dathirini fa anzalallah. Okey, lalu ra' ni juga adalah ketakutan. Okey, wa kana idza atahu alwahyu akhadathu ar-ri'dah. Okay, Nabi SAW bila dapat wahyu, Nabi akan bergetar badan dia. Okey, tu tar'adu lihyahi, maksudnya bergetar janggut Nabi SAW kerana Nabi mengumat kamitkan sesuatu, dan badan Nabi pun jadi akhazat hurri'dah, jadi bergetar juga kerana ketakutan ataupun kerana berat sesuatu. Faqala, lalu Nabi kata pada Khawlah, ya Khawlah, wahai Khawlah, dathirini, selimutkanlah aku. Bila bergetar ni, selimutlah. Fa anzalallah wadduha, maka Allah Taala turunkan wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. So kita ada dua riwayat. Satu daripada Hafs bin Sa'id Al-Qurashi, daripada nenek dia, yang bagi tahu bahawa sebab turunnya surah Ad-Duha adalah kerana terputusnya wahyu yang disebabkan oleh anak anjing mati dalam rumah Nabi SAW. Okey, adapun dalam dalam riwayat Jundub bin Sufyan, maka Jundub bagi tahu bahawa sebab turunnya ayat ni adalah kerana perempuan yang datang pada Nabi bagi tahu pada Nabi, wahai Rasulullah, Tuhan kamu telah meninggalkan kamu. Okey, maka turunlah surah Ad-Duha. So kita nak pakai riwayat mana? Ada dua riwayat ni, maka kita pun pergi pada penelitian. Okey. Okey, tengok ni makna dia boleh tengok. Okey, dekat akhir tu diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Kabir. At-Tabarani dia dalam orang-orang yang mengumpulkan riwayat-riwayat ni, dia ada dua jenis. Satu, orang-orang yang kumpul dan dia ada pembersihan. Okay, dia maksudnya dia hanya kumpulkan benda-benda yang boleh diterima je. Okay. Dan ada orang yang kerja dia kumpul je. Kerana ini dia dapat daripada tok guru dia pun isi. Okay, tok guru aku sebut macam ni, isi. Tok guru sebut macam ni. Tapi dia tak sempat nak bersihkan. Okay, antaranya adalah At-Tabarani. At-Tabarani, kitab dia hanya mengumpulkan. Bahkan Tabarani ni dia ada 3 kitab hadis yang terkenal. Mu'jam, semuanya Mu'jam. Al-Mu'jamul Kabir, Al-Mu'jamul Wasit dengan Al-Mu'jamul Saghir. Mu'jamul Kabir, Wasit dengan Saghir. Okey. So 3 Mu'jam. 3 buku hadis yang yang diriwayatkan oleh At-Tabarani. Okey.
Lalu As-Suyuti menyebutkan riwayat ini lemah. Okay. Kenapa riwayat yang kedua ni lemah? Okay. As-Suyuti menyebutkan bahawa riwayat ni lemah. Ya, ada orang call pula. Okay, As-Suyuti menyebutkan bahawa riwayat ni lemah. Dan kita pun kalau tengok riwayat ni, kita tahu dia lemah. Sebab apa? Sebab ada orang yang kita tak kenal. Siapa dia? An-Hafs bin Sa'id Al-Qurashi an ummihi. Siapa mak Hafs bin Sa'id ni? Dan siapa nenek dia? Okay, dan siapa nenek dia? Kita tak kenal. Kita tak kenal siapa mak dia, kita tak kenal siapa nenek dia. Mungkin nenek dia kita kenal. Kerana nenek dia Nabi dalam riwayat ni sebut ya Khawlah. Okay, maksudnya nenek dia ada seorang nama Khawlah, dan Nabi SAW ada sahabat-sahabat yang bernama Khawlah. Khawlah bintu Al-Hakim dan Khawlah bintu Sa'labah. Ada dua. Okay, lalu kita tahu dan nenek dia ni pula adalah seorang sahabat. Okay, so bila sahabat ni kita berlepas tangan lah. Okay, maksudnya kita percayalah pada walaupun sahabat tu tak dinamakan. Okay. Tetapi mak kepada Hafs bin Sa'id ni kita tak kenal. Siapa dia mak Hafs bin Sa'id ni? Okay, oleh kerana kita tak kenal orang ni, maka kita anggap dia adalah seorang yang riwayat ni terputus. Sebab apa? Kita tak kenal. Kalau kita tahu siapa dia mak Hafs bin Sa'id ni, maka riwayatnya bersambung. Kita nak kenal sebab apa? Kita nak tahu hafalan dia okey ke tak, peribadi dia okey ke tak. So kita nak tahu macam mana keadaan dia yang membolehkan kita untuk mengetahui bahawa riwayat ni boleh diterima atau tidak. Okey, nampak? So okey, bila kita dah tahu bahawa riwayat yang kedua ni bermasalah kerana ada seorang yang kita tak kenal, maka kita tolak riwayat yang kedua, kita pakai riwayat yang pertama. Okey, itu cara untuk kita berinteraksi dengan riwayat-riwayat yang banyak tentang asbabun nuzul. Kita habiskan sikit lagi. Situasi yang kedua, utamakan yang sarih. Okey, utamakan yang sarih ni terjadi apabila ada banyak riwayat dan riwayat ni semua sahih. Ni masalah. Okey, riwayat semua sahih. Okey. So contohnya adalah ayat surah Al-Baqarah ayat 223. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Isteri-isteri kalian adalah ladang bercucuk tanam kalian. Maka datangilah ladang kalian dari arah mana yang kalian inginkan. Okey. So bila kita tengok ayat ni, kita dah boleh agak dah, tapi tetap kita tak tahu apa peristiwa sebenar yang berlaku. Okay, di mana Allah Ta'ala sebut isteri-isteri diperumpamakan bagai ladang bercucuk tanam, maka datangilah ladang-ladang. Orang nak masuk ladang, dia tak masuk ikut satu pintu je. Ladang biasa besar. So dia adalah 2-3 pintu dia. So bagaimana kita masuk ladang daripada arah yang berbeza, macam tu juga Allah Ta'ala perumpamakan. Maksudnya nak mendatangi isteri boleh daripada arah yang maksudnya kita ada dua arah je lah, depan atau belakang. Okay. So ada dua riwayat yang kuat yang datang berkenaan dengan ayat ni. Asbabun nuzul tentang ayat ni ada dua riwayat yang kuat. Kedua-dua riwayat ni direkodkan di dalam Al-Bukhari. Dua-dua ada dalam Sahih Bukhari. Okey. Okey, namun jika diperhatikan, lafaz yang digunakan di dalam satu riwayat lebih jelas. Sarih. Sarih ni jelas berbanding dengan lafaz yang berada dalam riwayat yang kedua. Mari kita tengok riwayat-riwayat. Okey. An Ibn al-Munkadir, Muhammad bin Munkadir. Sami'tu Jabiran radhiyallahu taala anhu qala. Okey, Muhammad bin Munkadir dia dengar Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, kanatil yahud taqulu idza jama'aha min wara'iha ja'al waladu ahwal fa nazalat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kata Muhammad bin Munkadir, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, orang-orang Yahudi pernah berkata, dan orang Yahudi sentiasa berkata sampai hari ini, idza jama'aha, apabila seseorang itu bersama-sama dengan isteri dia dari arah belakang, min wara'iha, daripada arah belakang, ja'al waladu ahwal, maka anak yang lahir tu akan jadi sumbing. Okay, sumbing tahu kan, dekat mulut dia tak sempurnalah dekat bahagian mulut dia. Okay, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka Allah Taala kata, datangilah isteri kamu daripada arah mana pun, arah depan ke, arah belakang ke, sama. Okey. So maksudnya arah bukan datang daripada nanti kita tengok riwayat yang kedua. Ini riwayat yang pertama. Orang Yahudi kata kalau datang isteri daripada arah belakang, ja'al waladu ahwal, anak akan jadi sumbing. Dan ni banyaklah dalam siapa follow kelas
Ustaz Zahiruddin esok kelas tahyul. Okay, kelas tahyul. Ni nampak dalam budaya masyarakat Melayu ni, masyarakat Malaysia ni, dia banyak unsur-unsur tahyul dan mistik yang mana bertentangan langsung dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Dan ini adalah perangai orang Yahudi. Nabi cerita dekat situ, orang Yahudi dia suka percaya pada benda-benda yang karut macam tu lah. Kalau buat macam ni, jadi macam ni. Duduk atas bantal, bisul contohnya. Okay. Mandi malam, jadi macam ini. Menyanyi masa mandi, menyanyi masa masak, jadi macam ni lah. Kan banyak dia punya unsur-unsur ni. Okay. Riwayat yang kedua pula, An-Nafi'. Okay. An-Nafi' an Ibnu Umar. Ini antara jalan yang paling kuat. Okay. Paling kuat. Kalau kita baca jalan periwayatan yang paling kuat dipanggil silsilah Az-Zahab. Okay. Jalan emas. Okay. Apa dia? Daripada Malik An-Nafi' an Ibnu Umar. Okay. Imam Malik bin Anas meriwayatkan daripada Nafi' Maula bin Umar, dan Nafi' ni meriwayatkan daripada Ibnu Umar. Ini jalan emas orang panggil. Kan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma idza qara'a al-Quran lam yatakallam hatta yafrugha min. فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال تدري فيما أنزلت قلت لا قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى. Okay. Hadis ni dia perlukan pendetailan. Dan pendetailan dia, nak dapatkan pendetailan dia tu, Ibnu Hajar Al-Asqalani dia kumpulkan berapa banyak riwayat untuk cerita bahawa nak dapatkan terjemah yang macam saya terjemahkan. Ini jasa Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan jasa saya, jasa dia. Okey, daripada Nafi'. Maka Nafi' berkata bahawa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu apabila membaca Al-Quran tidak akan berkata-kata. Apabila Ibnu Umar start dia baca Al-Quran, dia akan terus membaca sehinggalah beliau selesai habis bacaan dia. Kat mana dia nak berhenti. Suatu hari beliau memperdengarkan kepadaku bacaan secara hafalan. Ibnu Umar minta Nafi' dengar. Okay, dia nak ulang kaji bacaan hafalan dia. So Nafi' pun dengar. Beliau membaca surah Al-Baqarah. Lalu pada hari itu Ibnu Umar nak baca surah Al-Baqarah. Lalu Ibnu Umar membacalah surah Al-Baqarah. Sampailah kepada ayat ini, iaitu ayat ke-223. Nisa'ukum harsul lakum. Lalu Ibnu Umar berpaling kepada Nafi' dan Ibnu Umar kata kepada Nafi', "Tadri fima unzilat?" Adakah kamu tahu disebabkan perkara apa ayat ni diturunkan? Nampak? Ibnu Umar nak bagi tahu bahawa ayat ni diturunkan disebabkan oleh ada satu peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Lalu Nafi' sudah tentu dia kata qultullah, aku tak tahulah. Okey, dan ini cara dia. Dia tak tahu. Bila dia tak tahu dia kata la, aku tak tahu, supaya dia dapat faedah ilmu. Okey, dan janganlah kita jadi orang yang bila orang tanya pada kita, kamu tahu tak? Saya rasa, saya jangka, mungkin. So kita ni kaki nak jawab. So bila kita benda tu kita tak tahu, maka belajarlah untuk kata la, aku tak tahu, la a'lam, wallahu a'lam. Belajar untuk sebut benda tu. Okey. Qala unzilat fi kaza wa kaza. Lalu Ibnu Umar kata ayat ni turun pada sekian dan sekian. Apa dia? Turun kepada seseorang yang mendatangi isterinya pada duburnya. Okey, ni. Okey, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala kata Ibnu Umar ni, kalau dalam riwayat ni Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan seseorang lelaki tu mendatangi isterinya pada duburnya. Summa madha. Kemudian Ibnu Umar sambung bacaan dia. Okey. So dua riwayat. Satu riwayat, dan riwayat-riwayat ni dia memberi kesan kepada makna. Satu riwayat yang kata boleh mendatangi isteri daripada belakang. Maksud daripada belakang, bukan pada dubur. Okay, pada faraj dia, tapi daripada belakang. Okay, yang ni riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, Ibnu Umar kata turun pada orang yang mendatangi isteri ni pada dubur. Seolah-olah kata boleh mendatangi isteri pada dubur. Lalu kita nak pilih riwayat yang mana? Okey, maka riwayat yang kita akan pilih adalah riwayat yang pertama. Kerana kata-kata Ibnu Umar adalah unzilat fi kaza wa kaza. Diturunkan pada peristiwa ni dan ni. So diturunkan pada peristiwa ni dan ni, ataupun seolah-olahnya Ibnu Umar nak bagi tahu bahawa antara peristiwa yang terkait dengan ayat ni. Nampak ayat tu dalam bahasa Arab. Unzilat fi kaza wa kaza, maksudnya antara peristiwa yang berkait dengan ayat ni adalah peristiwa sekian-sekian. Okey. So riwayat Ibnu Umar dia tak jelas pada sebab penurunan ayat ni. Dan bahkan dari riwayat Ibnu Umar ni
kita kata ada hadis Nabi SAW yang kata man atam ra'atan fi duburiha faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi isteri pada duburnya, maka sesungguhnya dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi SAW, iaitu Al-Quran. Okey. Tapi riwayat yang pertama jelas memberitahu bahawa tidak ada masalah untuk seseorang mendatangi isterinya daripada belakang, dan itulah sebab penurunan ayat, dan sebabnya adalah kerana orang Yahudi berkata bahawa kalau seorang tu mendatangi isteri daripada belakang, maka anak akan jadi sumbing. Maka Allah Ta'ala balas kata-kata orang Yahudi dengan dia punya mistik dia. Okay. So kita habiskan satu je lagi ni. Situasi ketiga. Okey, katalah tadi kita berhadapan dengan riwayat-riwayat yang mana satu sahih, satu tak sahih. Satu boleh diterima, satu tak boleh diterima. Kemudian situasi yang kedua, kita berhadapan dengan dua riwayat yang kuat, yang boleh diterima, tetapi satu jelas, satu lagi tak jelas. Okey. So, situasi yang ketiga ialah apabila dua-dua riwayat jelas dan dua-dua riwayat kuat. Sama kuat. So, macam mana kita nak berinteraksi dengan benda ni? Dua-dua riwayat boleh diterima pakai dan dua-dua riwayat jelas pada menceritakan bahawa ayat ini turun disebabkan oleh peristiwa ini. Okay, contohnya pada ayat yang ke-113. Apa ayat dia? Ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maka lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Surah Taubah ayat 113. Tidak wajar bagi seorang nabi, bahkan tidak boleh, diharamkan bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk meminta keampunan bagi orang-orang musyrik walaupun mereka ada hubungan kerabat, setelah jelas kepada orang-orang beriman bahawa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka. Okey. So kalau kita baca ayat ni, kita dapat gambaran bahawa ada orang yang meminta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ahli keluarga dia, ibu bapa dia, adik-beradik dia, anak-anak dia, sedangkan kaum keluarga dia ni adalah orang yang kufur dan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu boleh ke tak boleh? Lalu okey, kita nampak dia punya gambaran ni. Okay, tapi kita tetap tak jelas peristiwa apa ni yang menyebabkan ayat ni turun. Okay. Terdapat dua riwayat yang menerangkan tentang sebab turun ayat ni. Kedua-dua riwayat ini boleh diterima. Lalu sebahagian ahli ilmu dia mengutamakan riwayat Asy-Syaikhain yang lebih kuat. Okey. Dua-dua boleh diterima, tapi riwayat Asy-Syaikhain dia lagi kuat. Sebahagian yang lain pula menghimpunkan dua riwayat ni dengan mengatakan ia turun dua kali. So situasi ketiga, tidak ada masalah untuk berlaku penurunan lebih daripada sekali. Maksudnya sesuatu ayat tu dia mungkin boleh turun dua atau tiga kali. Okey, kita ambil contoh. Riwayat yang pertama, An Ibn Shihab, Muhammad Ibn Muslim, Ibn Shihab Az-Zuhri. Qala akhbarani Sa'id bin Musayyib an abihi al-Musayyib, sahabat Nabi, annahu akhbarahu annahu lamma hadarat Abu Talib al-wafah ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أمية بن المغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي. Okey. Baik. Daripada Ibn Shihab, daripada Sa'id bin Musayyib, daripada bapanya yang menceritakan bahawa ketika mana Abu Talib sedang nazak, okey, sedang dalam keadaan dah nak sampai ajalnya, maka Nabi SAW segera datang kepada Abu Talib. Kerana Abu Talib ni pakcik dia, pakcik Nabi SAW, dan pada masa yang sama antara orang yang banyak mempertahankan Nabi SAW daripada kekejaman dan kejahatan orang kafir. Ja'ahu Rasulullah SAW fawajada indahu Aba Jahal, dan pada ketika mana Nabi SAW sampai dekat situ, maka ada Abu Jahal Ibn Hisham wa Abdullah bin Umayyah bin Al-Mughirah. Ada dua orang bersama dengan Abu Talib. Abu Jahal, Amru bin Hisham wa Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah.
Lalu Nabi SAW, fokus Nabi adalah pada Abu Talib. Lalu Nabi kata pada Abu Talib, Ya am, wahai pakcik, qul la ilaha illallah. Sebutlah la ilaha illallah. Kalimatan ashhadu laka biha indallah. Satu kalimah yang aku akan jadi saksi depan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kamu orang yang beriman kepada Allah Taala. Lalu Abu Jahal bila dia dengar benda ni, Abdullah bin Abi Umayyah pun bila dengar benda ni, mereka pun kata pada Abu Talib, Wahai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, sanggup ke kau tinggalkan agama bapa kamu, Abdul Muttalib? Okay. Abdul Muttalib mati dalam keadaan ni, sembah berhala. Lalu sanggup ke kamu tinggalkan agama Abdul Muttalib? Lalu Nabi SAW tak berputus asa. Nabi terus, ya'riduha alaih. Nabi kata, sebutlah la ilaha illallah. Aku boleh berhujah depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Aku boleh jadi saksi depan Allah Taala ni. Setiap kali Nabi sebut benda tu, lalu dua orang, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ni pun, ya'udani bitilkal maqalah. Okay, mereka sebut balik benda yang sama. Hatta qala Abu Talib akhir ma kallamahum. Sehinggalah Abu Talib akhirnya, dia membuat keputusan, huwa ala millati Abdul Muttalib. Abu Talib akan berada di atas agama Abdul Muttalib. Aba an yaqula la ilaha illallah. Dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW berkata, Ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha. Nabi kata, aku akan sentiasa meminta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk engkau, wahai pakcik, selagi mana aku tidak dilarang daripada melakukan perkara tersebut. Maka kemudian Allah Taala turunkan ayat ni. Tidak wajar bagi seorang Nabi dan orang beriman untuk meminta ampun bagi orang musyrik walaupun uli qurba. Okay, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Okay, ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua daripada At-Tirmizi. An Ali bin Abi Talib qala sami'tu rajulan yastaghfiru li abawayhi wa huma musyrikan. Faqultu lahu atastaghfiru li abawayka wa huma musyrikan? Faqala awalaysa astaghfara Ibrahim li abihi wa huwa musyrik? فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. Turunlah ayat ke-113 daripada surah Taubah. Riwayatnya adalah daripada Ali bin Abi Talib bahawa Ali mendengar seorang lelaki meminta ampun untuk ibu bapa dia, sedangkan ibu bapa dia adalah orang-orang yang syirik pada Allah Taala. Lalu Ali berkata pada lelaki ni, atastaghfiru li abawayk, kamu minta ampun untuk ibu bapa kamu sedangkan mereka musyrik? Lalu lelaki ni jawab pada Ali, apa masalah dia? Bukankah Ibrahim AS meminta ampun untuk bapa dia sedangkan bapa dia musyrik? Fadzakartu dzalika lin-nabi. Maka Ali tak puas hati. Ali pergi jumpa Nabi SAW. Ali pun kata, wahai Rasulullah, orang ni minta ampun untuk bapa dia, untuk ibu bapa dia, sedangkan ibu bapa dia adalah orang musyrik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Hadis ni diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dihasankan oleh ramai para ahli ilmu, terutamanya At-Tirmizi sendiri. Okey, dia sebut hasan gharib. Hasan gharib. Gharib ni maksudnya perawi dia boleh dipertikaikan, sikit sangat perawi dia. Gharib. Okay, so hadis ni dihasankan oleh ramai ahli ilmu termasuklah At-Tirmizi rahimahullahu taala. So hadis ni boleh diterima pakai. So daripada dua riwayat ni kita nak pakai riwayat mana? Yang pertama ke riwayat kedua? Okey, maka ada orang yang pilih. Orang kata, Bukhari Muslim lagi kuat daripada Tirmizi. Pakai Bukhari Muslim. Dan ada pula yang kata, dua-dua boleh pakai. Kenapa nak tolak salah satu riwayat? Dua-dua pakai, maka dia turun dua kali. Ya, maka tak ada masalah untuk satu ayat tu turun dua kali. Seperti mana yang masyhur dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dikatakan, dia turun dua kali. Sekali di Makkah dan sekali lagi di Al-Madinah Al-Munawwarah. Wallahu ta'ala alam. Habis. Okay, lepas ni kita akan masuk pada asbabun nuzul setiap surah. Bermula daripada Al-Fatihah sehinggalah kita habis pada surah An-Nas insya-Allah. Dan fokus saya pada asbabun nuzul adalah pada ayat-ayat yang bercerita tentang peristiwa-peristiwa ataupun soalan-soalan. Adapun yang turun secara ibtidak, yang turun kerana nak menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, menceritakan tentang agama ataupun untuk menggembirakan hati Nabi SAW, maka kita tak cerita benda tu. Sebab apa? Sebab benda tu adalah sebab utama turunnya Al-Quran. Kita nak cerita benda-benda yang melibatkan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Okay, baik. Nak buka soalan tapi dah azan. Okay, nanti siapa ada soalan boleh forwardkan ke grup ataupun pada nombor saya insya-Allah, ataupun kita buka pada sesi yang akan datang insya-Allah pada Jumaat minggu hadapan. Okay, so
kalau tidak ada apa-apa, maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu tentunya daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan pesanan saya sebelum pisah, kalau ada benda-benda tak faham, minta tolong tanya dulu. Okey, jangan kita dah tengok apa masalah yang berlaku kalau terus upload pada Facebook ke, ataupun bertanya kepada umum ke, ataupun menceritakan satu benda yang kita kurang faham tapi kita duk cerita juga dekat orang, maka dia akan menimbulkan salah faham. Okey, maka kalau ada benda yang kurang faham, maka boleh tanya pada saya dulu, insya-Allah. Okey, so apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan sekali lagi jangan lupa, saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang mampu untuk menyumbang pada Akademi Tadabbur Malaysia, maka boleh sumbang. Dan saya sebenarnya kagum dengan Ustaz Yusof. Okey, saya ingat dia memang ada akademi hebat, masya-Allah, tapi pengorbanan dia dia sanggup buat kelas yang begitu banyak dengan tanpa ada sumber kewangan. Lalu kerana itulah saya galakkan siapa-siapa je untuk menyumbang kepada akademi ini agar kelangsungan akademi dia menjadi lebih baik, insya-Allah, di masa akan datang. So kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang.